merujuk kepada sebab nuzulil ayat, sebab nuzul ayat, sebab turun ayat. Ya. Kerana sebahagian daripada ayat-ayat Quran, walaupun tidak kesemuanya, dia turun ada sebab-sebabnya yang disebut sebagai sebab nuzul. Hatta dalam ilmu Al-Quran memang ada satu ilmu yang khas dipanggil asbab nuzulil ayat, sebab-sebab turun ayat. Banyak kitab-kitab yang ada dalam market secara khusus. Of course lah secara am ditulis dalam buku-buku tafsir dan buku-buku ulumul Quran yang ada. Ya. Daripada sebab nuzul ni kita nak tahu maksud daripada ayat berkenaan. Kalau ia melibatkan hukum, ada hubung kait dengan hukumnya. Dan sebahagian tafsir ayat, kita tahu tafsir ni tidak tepat kerana sebab nuzul itu. Contoh macam orang kata, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu esa. Ada sebahagian dia kata, Qul huwallahu ahad tu kembali kepada Nabi Muhammad. Bukan kembali kepada Allah. Ni orang sufi-sufi yang melampau lah. Dia kata, Qul huwallahu ahad ni bukan Allah. Katakanlah Allah itu esa. Dia kata bukan Allah. Muhammad tu. Ahad tu kembali kepada Muhammad. Allah tu. Ya. Pasal mereka yang melampau ni, dia nak kaitkan Nabi tu esa macam Tuhan juga. Wahdatul wujud tu dia panggil. Kan? Dia ada unsur-unsur ketuhanan pada Nabi Muhammad SAW. Ini real ya. Jadi tak benarlah bila dilihat kepada sebab nuzul surah itu. Ya. Jadi kalau berdebat dengan puak ni, dengan ahli-ahli tafsir yang ada, confirm dia bergalah. Kerana sebab nuzul, terang-terang Allah Ta'ala turun surah Al-Ikhlas kerana nak menjawab golongan musyrikun. Jelas-jelas orang musyrik kata pada Nabi, Ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan. Nisbahkan kepada kami Tuhan. Maksudnya cerita Tuhanmu ni macam mana? Dari riwayat yang lain dia pun tanya, hal hiya min zahab, adakah dia daripada emas? Pasal sebahagian daripada Tuhan kami daripada emas. Our God is from gold. Macam mana? Hal huwa min nuhas, adakah Tuhan kau daripada hal huwa min fiddah, adakah Tuhan kamu daripada perak? Tuhan kami selain daripada emas, ada yang perak juga. Tuhan kami macam-macam, ada daripada emas, ada daripada perak, daripada silver. Hal huwa min nuhas, adakah ia daripada tembaga, daripada besi ke? Macam mana ni? Mesti ada something yang kau boleh tahu pasal Tuhan kau. Dia takkan tak ada kot. Nabi tidak menjawabnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kata sufi-sufi melampau tu, dia kata Qul huwallahu ahad, huwa tu kembali pada Muhammad. Katakanlah dia Allah yang esa, dia tu dikata Muhammad. Huwa tu Muhammad. Katakanlah Muhammad adalah Allah yang esa. Macam tu tafsir dia. Ya. Kita tidak. Kita kata huwa tu kembali pada Allah. Dia tu Allah. Katakanlah dia adalah Allah yang esa. Dia tidak. Katakanlah dia, yakni Muhammad, Allah itu esa. Nabi dia kata Allah pula. Dekat Malaysia ada tuan. Dia kata Nabi Muhammad Allah. Bila orang pergi rumah dia, dia tak mengaku pula. Tak sebut nama lah, nanti dia saman saya pula. Jadi dia kata Nabi ni Allah. Muhammad tu Allah lah dia. Memanglah mungkin bukan Allah itu, tapi daripada Allah lah ya. Nabi ni part of God. Ya. Macam Nabi Isa dengan orang Kristian lah. Allah lain, Isa lain, tapi Isa from Allah lah. Tuhan juga, tapi anak Tuhan kan. Nabi macam tu juga. Katakanlah dia, yakni Allah, adalah Allah yang esa. Dia adalah Allah yang esa. Dia tidak beranak. Dan dia juga tidak menjadi anak kepada seseorang. Tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan dia tak sama dengan sesiapa pun. Cukup lah. Bila kata Allah tidak sama, tak payahlah kau nak tanya emas ke, perak ke, kayu ke, tembaga ke, batu ke, besar ni ke, kecil ni ke, tinggi ni ke, rendah ni ke. Tanyalah. Kan?
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menukar satu surah yang pendek tapi dia clear cut. Menyebabkan orang-orang musyrikun tidak boleh bertanya lagi. Ya. Tanya apa lagi? Betul tak? Sebab tu kita cakap banyak, tak perlu. Cakap sikit saja. Tapi orang dah tak ada nak jawab. Ya. Jadi sebab nuzul tu amat penting sekali. Bahkan seseorang tidak boleh menjadi alim, of course dia tak boleh jadi seorang yang mujtahid, orang yang layak melakukan satu hukum, melainkan dia mesti tahu Al-Quran. Dan Quran ni ada banyak ilmu-ilmunya. Salah satu ialah dia mesti mengetahui sebab ayat itu diturunkan. Itulah dimaksudkan dengan sebab nuzulil ayat. Sebab turun ayat. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah, dalam banyak teks beliau yang dinukil oleh ulama-ulama kita, ya, antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i, dan ramai lagi. Kata Imam Syafi'i, la yahillu li ahadin an yufti hatta yakuna basiran bi kitabillah. Ya. Binasikhihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutasyabihi wa amihi wa khasihi. Ujung tu dia kata wa sabab nuzuli, sabab nuzulil ayat. Tidaklah halal seorang itu untuk melakukan satu hukum, melainkan dia kena benar-benar tahu Quran. Quran tu apa benda? Kena tahu nasikh, kena tahu mansukh, ayat yang menasahkan, ayat yang dinasahkan. Kita dah belajar dulu sikit kan. Ayat telah dibatalkan hukumnya. Kadang-kadang ada ayat Quran tapi hukum dia telah dibatalkan, ya. Kena tahu ayat yang muhkam, yang jelas, mutasyabih, ayat yang sama-sama yang tidak berapa jelas. Dia kena tahu yang am, ayat-ayat yang umum, dia kena tahu ayat yang khas dan macam-macam lagi. Dan dia ada sebut, dia juga kena tahu sebab nuzulil ayat, sebab satu ayat diturunkan. Walaupun tidaklah semua Quran diturunkan, ada sebab-sebabnya. Ada sebahagian diturun kerana Nabi ditanya. Nabi didatangi oleh satu kaum, satu puak atau seseorang bahkan. Kadang-kadang dia turun kerana berlaku satu peristiwa, macam-macam. Tapi ada kalanya dia turun tanpa apa-apa peristiwa, tanpa apa-apa persoalan, dia turun aja. Ya. Jadi macam-macam kan. Tapi kalau ada sebab nuzul, kita mesti tahu. Kerana itu untuk nak mengesahkan maksud yang sebenar ayat berkenaan. Dan of course ke atas siapa dia diturunkan. Ya. Sebab nuzul ayat ni satu benda yang besar lah, ya.